Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa ila walidina wa masyaikhina wa masyaikhina wa li ashabina ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض وإلى مغاربها شيء لله لهم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله أكبر الله محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muka surat 89 Syahdan. Itu yang ruminya. Yang jawinya muka surat 32 baris yang keempat. Syahdan, ta'ajub, yakni sungguh pelik, banyak sangat engkau memelihara akan diri engkau dan badan engkau. Dan sangat murah ini engkau jikalau berkata seseorang bagi engkau bahwasanya ini makanan ada ditaruh racun di dalamnya, nescaya tiada suka engkau memakan akan dia. Sungguh pelik, dia kata. Banyak masa dan banyak perhatian kita lebih menumpukan diri dan tubuh badan kita. Dan ini sangat senang sebenarnya, kata dia. Ataupun sangat murah, sangat rendah kalau kita sekadar banyak memberi perhatian. Memang betul dalam agama kita ada sebut badan kita punya hak. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan sunnatullah, ketetapan dia. Siang kerja, malam rehat. Wal ja'alna nahara ma'asha. Siang hari cari makan, cari rezeki
untuk kehidupan ma'ash. Wal ja'alna al-laila libasa, dan jadikan malam hari itu sebagai libasa, apa saja yang kita perlu, rehat dan sebagainya. Allah Ta'ala jadikan malam gitu. Tapi jangan terlalu kita menumpukan yang itu. Sebab sekadar kita tumpu yang itu, maknanya kita masih berada di tahap manusia yang disebut sebagai insan murahan. Nilai ada, tapi tak mahal. Kalau hidup sekadar itu saja tumpuan. Makan, tidur, bangun, duit tak ada, cari. Dapat, makan, tidur. Tak dapat, cari lagi. Habis, cari lagi. Tak ada, cari. Ada, kumpul. Itu memang kita punya ekosistem kita begitu. Tapi kalau semata-mata itu, mana mahalnya agama kita? Apa beza kita dengan agama-agama lain? Gitu maknanya. Beri hak, jangan tak beri. Kita ada keperluan, kita ada nafsu, dan nafsu itu perlu diasuh, perlu dijaga dengan cara yang betul. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu berpakaian dan lain-lain. Kita tak boleh nak buang nafsu. Belajar tasawuf bukan untuk buang nafsu, didik nafsu, bimbing nafsu, bersihkan nafsu. Itu dia. Baik. Kemudian dia nak tarik lagi. Ada lagi kat bawah tu. Itu dia panggil, kalau dalam ilmu logik dia panggil apa ni? Premis awalan. Itu dia nak buka cerita. Lagi dia kata, seandainya jika berkata seseorang bagi engkau, andai kata bahawasanya ini makanan ada ditaruh racun di dalamnya. Andai katalah satu makanan dibubuh racun padanya, nescaya tiada suka engkau memakan akan dia. Jangan kata tiada suka, takut untuk kita memakannya. Kemudian, jikalau bersumpah pula orang yang lain bagi engkau dengan mentalakkan perempuannya bahawasanya makanan ini tiada racun. Orang kata dalam bekas ni ada makanan beracun. Orang lain pula kata makanlah. Itu dia. Kenapa tak makannya? Kan? Aku sumpah, kalau tak percaya kepada aku ceraikan isteri aku. Itu dia punya. Wah, hebat dia. Contoh cerita. Nak buat macam mana? Cerita. Kok dia lah dia nak kata apa. Kan? Kalau tak percaya kat aku cerai. Itu dia. Kita nak makan. Tak berani kita. Sebab orang tadi kata tu makanan tu ada racun tu. Itu dia. Nescaya tiada juga engkau suka memakan akan dia. Hingga jikalau engkau sudah basuh tempat yang ada bekas makanan itu pun beberapa kali, masih juga engkau takut memakan suatu di dalam tempat ataupun bekas itu. Hak tadi ada makanan, kita buang makanan, kita basuh 2, 3, 4 kali kita basuh. Rasa tak berani lagi kita nak makan dalam plate tu, dalam pinggan tu. Apa benda dia nak cerita ni? Baca lagi. Sabar. Ni kitab lama, kitab 100 tahun. Kalau kita tak baca, siapa nak baca? Alhamdulillah. Yarhamkumullah. Yahdina wa yahdikumullah. Itu dia kita. Maka kerana apa jua tiada engkau seperti yang demikian itu pada agama engkau. Itu dia. Kenapa engkau tidak begitu sekali dalam bab agama? Dia nak heret dah tu. Dia nak bawa kita dah tu. Sungguhnya telah bersumpah dengan tu dia. Berhenti kat situ. Maka kerana apa juga engkau tidak seperti yang demikian pada agama engkau.
Nah, orang kata jangan, buat juga. Orang kata benda ni rugi, itulah hobi kita. Nah, selok dalam Quran pun kata juga, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan campurkan diri kamu kepada tempat yang binasa. Tapi itulah pilihan kita. Tapi kalau dalam bab makanan, tuan-tuan boleh join tak dia punya tamsil? Boleh tally tak? Kan? Boleh match tak dengan apa yang dia nak cerita? Kalau makanan, kalau kita kata, orang kata bekas tu ada racun, hoi. Yang kata makanan bekas tu kita takut nak guna. Tapi ini wahyu. Allah sebut dalam Quran, utus Nabi, datang sahabat, mari ulama. Kita duk buat lagi benda hak larang tu kita buat. Kenapa dalam bab ni kita tak cermat? Kata dia dalam bab agama. Itu dia. Tadi kenapa kita tak makan? Kenapa kita tak makan tadi tu makanan yang ada racun tu? Selain daripada takut mati. Takut kena racun lah. Takut. Topik dia takut. Takut mati, takut sakit, takut. Demikianlah. Kenapa dalam bab agama kita tak jadi lagu ni? Sebab tak ada takut. Takut ni nak buat lagu mana Macam mana nak membentuk takut? Jenuh dah tu imam kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Cuba pula kita terjawab malam ni. Tu imam dah tiap-tiap minggu dah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini cerita panjang ya. Itu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran, Rasulullah kata, Allah Taala kata apa? Huwallazi ba'sa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Itu dia. Itulah ceritanya. Kalau hati kita tak dialah Allah Ta'ala yang memilih, yang mengutuskan, yang dipilih seorang Rasul daripada kalangan orang yang ummi. Perbincangan ummi ni cerita panjang ya. Saya tak bahaslah malam. Ummi apa maksud? Orang yang buta huruf, tak dapat membaca, tak dapat menulis pada terjemahan dia. Cerita dia panjang tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijak. Dengan tak pandai menulis, dengan tak pandai membaca, Rasulullah bijak. Kita pandai menulis, pandai membaca, tak bijak-bijak. Cerita dia panjang, orang dah tulis ramai. Ini bukan nak menghina, itu pangkat kemuliaan. Bila sandar kepada kita, kita akan jadi buta huruf. Tak cerdik, tak bijak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bijak. Bijak dia bukan kerana membaca, bijak dia bukan kerana menulis. Itu dia. Cerita panjang tu. Saya tak nak bahas yang tu. Itu cerita akidah. Nanti kita tak fokus di sini. Fokus kita di sini. Apa dia fokus kita? Macam mana nak membentuk takwa. Dalam Al-Quran, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datang yatlu alaihim ayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa saja yang diperintahkan, Rasulullah sampai. Benda tu jadi Quran. Sebahagian jadi hadis. Sebahagian jadi hadis kursi. Itu cerita panjang juga. Tanyalah ustaz, mesti ada slot-slot yang bincang apa dia Al-Quran, apa dia hadis, apa dia hadis kursi. Beza 3 tu. Baik. Itu. Tapi selepas daripada menyampaikan, apa lagi tugas besar Rasulullah? Wa yuzakkihim. Membersihkan hati. Itu soal dia. Itu soal besar kita. Kenapa kita tak ada perasaan takut? Sebab ilmu bila dimasukkan di dalam tempat yang kotor, dia tidak akan berfungsi. Kita tahu kita perlu takut kepada Allah, kita perlu patuh kepada Allah, kita perlu taat pada Allah. Tapi sampai sekarang tak takut-takut.
Mengaji kitab, berapa puluh butir kitab. Ustaz mengajar tak tahu berapa ratus orang ustaz. Tazkirah subuh, zuhur, maghrib, isyak. Daurah, tak daurah, macam-macam. Ilmu kita sudah tampung. Kita sudah terima. Banyak mana dah kita, tapi kenapa tak berfungsi? Kerana tu soal yang lebih dahulu daripada tu. Soal pembersihan. Pembersihan hati. Bila hati bersih, masuk ilmu jalan. Hati kotor, masuklah banyak mana ilmu duduk situ. Inilah yang kita duk bincang daripada beberapa tahun dulu. Soal pembersihan hati. Itu dia. Apa tanda hati tak bersih? Tak ada yakin. Kasih selain daripada Allah. Percaya selain daripada Allah. Kasih kepada dunia. Gini. Oh, cerita panjang. Sebab itu pembersihan hati itu bukan benda yang sekadar kita dapat informasi. Sekarang ni saya sampaikan informasi. Nak bersihkan hati, Allah Ta'ala sajalah yang tahu. Nak kena buang perangai buruk, salah satu kaedah bersih hati. Nak mengiktiraf kita ni ada salah, itu salah satu nak bersih hati. Nak maintain setelah dibersihkan, setelah disucikan, nak maintain supaya benda tu bersih, tidak ada gangguan dia. Itu cerita panjang. Sebab itu disebut sebagai tazkiyah. Penyucian, pembersihan. Nak kena bersih apa? Tak clear lagi. Tak cukup lagi ke kita sembahyang? Tak cukup lagi ke? Apakah kita sembahyang? Apakah kita puasa? Kita tak cukup bersih lagi? Belum. Jawapan dia. Jawapan mudah. Tak payah fikir panjang. Belum, dengan maksud belum cukup bersih. Betul-betul bersih, belum cukup bersih, tak sama. Tuan-tuan, siapa kat sini bekas anggota ataupun masih lagi dalam anggota, kita kata bersenjata. Dia mesti basuh, dia punya cuci senjata dia kan. Lepas tu dia kena pergi tunjuk dekat corporal yang guard punya jata store. Dia ada dua calik corporal yang jaga benda tu. Bila pergi tengok, dia teropong macam cerita Badul kan. Ni anak gajah pun ada, dia kata. Kita kata jangan, mana anak gajah, anak kambing mana boleh masuk kat sini. Anak tikus pun tak boleh. Tapi dia tengok, anak gajah. Sebiji dia boleh nampak. Kita cuci lagi. Dia pun ambil dia punya batang, dia pun gonyah, dia tonyoh kat muka kita. Ni apa dia? Kita dah rasa cuci, tapi belum betul-betul bersih, belum betul-betul cuci. Tak percaya, tanya anggota keselamatan kita. Siapa yang M16 ke rifle ke apa-apa, betul tak tu? Itulah kerja kita. Allahu a'lam. Sebab apa? Bila senjata kotor, dia akan jadi stoppages, jam. Betul-betul sasaran. Laser pun dah tumpu kat sana. Tapi tek tak jalan. Dia jam kita. Gitulah kitanya. Cerita mudahnya kita gitulah. Kalau senjata kita ni stoppages, jam. Senjata yang jam. Sembahyang tapi hati tak jalan. Puasa tapi hati tak kasih ke dia. Apa lagi yang tak kena? Tu kita tanya. Cerita panjang lah tu. Allahu a'lam ni. Dia gini je, mudah je. Bila kita buat dalam keadaan kita rasa kena dah apa yang kita buat, kadang-kadang itu yang banyak tak kena. Saya tak kata kat orang lah, kita kata kat diri kita sendiri. Terkadang apa yang kita rasa kena, itulah betul-betul tak kena. Kenapa dia berlaku begitu? Kerana Allah Ta'ala adalah zat yang cemburu. Allah Ta'ala tak boleh diduakan.
Allah Ta'ala dia nak dia satu je. Selagi kita tak satukan dia, dia tak akan bagi. Adalah salah silap kat mana tu. Sembahyang, ya sembahyang, tapi sembahyang kita duduk kat mana? Tahap nak tunjuk kat orang ke? Tahap dia panggil apa? Ibadat kita ni. Tahap mana? Tak kira lah sembahyang, puasa, haji. Tahap ambil syarak ke? Sekadar nak lepas tanggungjawab ke? Nak tunjuk kat orang ke? Tahap mana? Kalau kita semayang, tu contoh kalau ambil dalam bab semayang. Kita tak ada perangai buruk, tak akan ada perangai buruk. Allahu a'lam ni. Sebab tu dia suruh cermat tu. Tu dia kata, kenapalah engkau tidak cermat dalam bab agama engkau? Sebab tak ada rasa takut tu lah. Dia ilmu lain, pembersihan hati lain. Ilmu taklim, tadris, belajar, bagi tahu, faham, belajar lagi, faham. Tapi kita test diri kita masing-masing. Kita tahu Allah Ta'ala memerhati. Kita tahu Allah Ta'ala memerhati. Kita tahu Allah Ta'ala memerhati. Tapi apakah kita rasa kita diperhati? Kita dah sampai satu tahap, kita rasa kita diperhati. Mungkin sebahagian kita dah dapat. Saya rasa belum. Duk rasa dok lagi. Depan orang pulun juga, tunjuk juga, begini juga. Belakang orang. Kenapa kita jadi entiti lain belakang orang? Kenapa depan Ustaz Mat, kita baru je nak cucuh, Ustaz Mat mari kita buang. Ustaz Mat tak ada, kita pulun balik. Kenapa? Ini bukan lawak. Kenapa kita jadi dua entiti? Kalau cerita Batman, dia ada two face. Tak apa, dia tunjuk dua-dua. Betul tak? Muka buruk, muka putih. Dia tunjuk dua-dua. Kita depan orang, kita tunjuk putih. Walhal kat dalam hitam. Nak selesai lagu mana? Pakat-pakat lah. Panjang-panjangkanlah kita fikir lagu mana lah nak selesai ni. Kuliah maghrib tak selesai benda-benda macam. Kuliah maghrib sekadar hambur saja. Hambur nak selesai tak selesai. Cerita panjang, cerita lama. Dan ceritanya mustahak. Tak boleh nak dengar saja. Tak boleh nak ambil tahu saja. Biarlah kita boleh berada di tempat yang sepatutnya. Belum kita balik ni, boleh kita buat kerja betul-betul ya. Allah A'lam. Payah ni. Kalau kita tak buat, kita takkan adalah pengalaman ni. Sebab itulah dia kata gitu tu. Habis, baik. Selesai ya, selesai baca. Selesai baca. Masalah belum selesai lagi. Selesai baca je. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Itu dia kata gitu. Apa jugalah, kenapalah tiada engkau seperti yang demikian itu, iaitu takut yang demikian itu, perasaan takut itu pada agama engkau. Habis. Sungguhnya telah bersumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengasihi rezeki engkau, kerana apa juga engkau tiada percaya akan dia. Dahlah tadi kita tak ada takut ke dia. Dalam bab ni pula kita tak percaya kepada dia. Dan beberapa banyak nikmat dan kurnia dan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala atas engkau terlebih banyak daripada ibu engkau yang memelihara ia akan dikau. Kerana bahawasanya ibu engkau itu memelihara engkau padahal engkau lagi kecil, dan mengasihi ia dengan maksud memberi. Ni banyak kali sangat kita jumpa mengasihi ni dengan maksud mengasihi, memberi. Akan dikau yang baik-baik daripada kain, pakaian yang bagus-bagus.
Maka apabila engkau kotor kain itu, bersegeralah ya ibu, membuka daripada engkau, basuhlah dia. Dan dipakaikan pula kain yang lain pada waktu itu. Itu dia. Dan bermula engkau menghadap Tuhan yang mulia pula, yang mulia, yang bersih, tiada padanya tempat satu jengkal yang kosong, dan tiada bersih melainkan semuanya bersih, dan patut bagi engkau sujud padanya keadaan engkau menggulungkan kain dan mengkotorkan badan engkau dengan beberapa perbuatan maksiat. Itu dia. Dia perli kita. Kita masuk sembahyang dengan pakaian yang putih, dengan pakaian yang elok. Kita waktu kita sujud, waktu kita tunduk tu, tak nak hujung jubah kita tu terpijak kain, kita gulung. Takut hitam ni kan, baju putih kita ni kan. Angkat kita takut terpijak, lalu tepi-tepinya takut terpijak baju jubah putih kita. Jaga sampai gitu sekali pakaian putih dijaga. Tu dia perli kita lah tu. Tapi sebenarnya sebenarnya apa dia? Menghadap Tuhan yang tu dia. Dan mengkotorkan badan engkau dengan perbuatan maksiat. Tu dia. Pakai baju putih, terpijak, takut kotor, digulungnya kain tu. Tapi waktu kita pakai baju putih, takut dikotori baju putih, kita berhadap dengan Allah Ta'ala dengan hati yang hitam, dia kata. Tak ada daripada hujung rambut ke hingga hujung kuku, semua anggota kita bermaksiat. Mata maksiat, mulut maksiat, telinga maksiat, kaki maksiat, tangan maksiat. Itulah kita lah tu. Dia buat tamsilan elok. Merenung jauh, kita kena merenung jauh ni. Baca kitab Tajul Arus. Bila dah sampai kita ni, kalau kitab saya ni, dah jumpa dia punya obat stapler dia. Siapa yang pakai Jawi punya, akan jumpa obat stapler. Abang je lah. Yang Rumi, sorry lah. Kalau yang Jawi, maknanya kita dah sampai peringkat intermediate. Baca kitab ni sampai kat tengah ni, kalau orang baca kitab, dia panggil belah kitab. Kat tengah, dia akan masuk semi final. Kalau bagi tiga, kita duduk di peringkat pertengahan, intermediate. Tak boleh nak baca lagu dulu dah kita ni. Lagu dengar saja. Lalu hangguk-hangguk. Sorry to say, minta maaf. Minta maaf, ampun zahir dan batin. Bukan saya saja sekadar nak buat, nak sedapkan. Tapi tasawuf itu menuntut fiqh, tafaqquh. Fiqh dia pecah dua, fiqh kecil, fiqh besar. Fiqh kecil dalam bab hukum hakam, fiqh besar dalam bab akidah. Itu disebut tafaqquh. Kita perlu menekuni. Dan kita perlu menuntut apa yang kita faham itu perlu kita apply. Tasawuf perlu kita gitu juga. Menuntut bersih hati. Tasawwafa ya tasawwafu tasawwuf. Ugi kita. Rugi kita. Tak payah. Benda mudah aja. Benda mudah aja. Kita nak masuk dalam bilik yang gelap. Hei gelap, keluar engkau. Itu tak beromong. Macam mana kita nak halau gelap? Switch on. Petik je. Tu je bendanya. Kalau dalam bahasa kita, mudah kita, kalau kita nak masuk ke daerah yang cerah, sudahlah yang dulu tu. Yang dulu tu kita duduk dalam gelap.
switch on cerita baru. Tak kesudahan. Kat luar ni kosmetik tuan-tuan, termasuk saya sendiri. Saya yang paling kuat kosmetik. Tuan-tuan relax je. Pakai baju kemeja, pakai baju pagoda, pakai baju singlet, pakai baju t-shirt. Saya paling kuat kosmetik ni kosmetik je semua ni. Wallahi, ni bohong je semua ni. Kita tak boleh nak letak kepercayaan. Ni barang dalam ni yang sebenarnya. Nah, sebab itu dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia kata hati itu hakikat insan. Hati itulah cerita sebenar kita. Nah, hak luar ni kita jaga sekadar sebagaimana syariat kata, lulus. Pakai baju kemeja, seluar panjang, lulus. Nah, saya pakaian saya. Sebab begini saya terima ilmu, maka beginilah juga saya keluarkan zakat. Sekarang ni saya tengah keluar zakat ni. Sebab kita ngaji kitab ni, zakatnya kena mengajar. Waktu kita terima ilmu, beginilah pakaian kita, nah beginilah waktu kita mengajar. Jangan tiru saya. Tuan-tuan dengan pakaian tuan-tuan, selagi mana patuh syarak, tutup aurat, silakan. Tapi soal yang lebih penting, jubah ke, pagoda ke, t-shirt ke, pakai baju jersey ke, cerita dalam. Kita semua sama. Yang dalam tak boleh excuse. Kat luar boleh kepelbagaian. Kat luar boleh ada kepelbagaian. Baju Bugis, baju Melayu, baju Oman, boleh pakai, tak ada masalah. Kat dalam kena satu je, bersih. Itu dia. Kuat ni malam ni. Dia perli kita ni. Nak sujud, nak bangun, takut terpijak kain, takut hitam kain, digulungnya kain, pakai baju putih, bersih. Tak lalat sebiji, tak ada. Tapi berhadap dengan Allah Ta'ala, dengan beberapa penuh di badan engkau tu, semuanya simbol maksiat. Mata maksiat, telinga maksiat. Wabillahi taufiq. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan taufik. Selamat. Usaha. Dan nyata dan turut atas engkau berturut-turutan. Dengan turut tu dengan maksud bercucuran, berturut-turutan. Tak putus-putus daripada kurnia Allah Ta'ala. Tapi begitulah kita. Dengan nikmatnya, maka engkau perbuat padanya sesuatu yang jadi kotor. Itulah dia. Kita makin duk buat gitu, Allah Ta'ala tambah nikmat lagi. Itu dia. Jangan ya. Allah Ta'ala uji kita ni. Allah, salah satu keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tangguhkan. Ada benda yang Allah tangguhkan, ada benda yang Allah Ta'ala segerakan. Salah satunya Allah Ta'ala tangguhkan, dia panggil apa? Penguatkuasaan. Allah Ta'ala tangguhkan dia punya pembalasan. Tapi ada beberapa benda, ya, jangan main-main. Allah Ta'ala segerakan. Itu banyak berlaku. Selepas Rasulullah wafat pun berlaku. Ketika mana berlaku tragedi yang berdarah, kita tak boleh nak lupakan. Ketika mana cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid, kan? Sayyidina Husain. Orang yang bunuh Sayyidina Husain tu kata, orang yang terlibat, kalau ramai yang terlibat, dia kata, kalau kami salah, tak ada apa-apa pun. Maknanya kami betul. Sedang-sedang dia bercakap tu, pelita dia mati. Dia bercakap malam. Dia bercakap malam. Sebab orang kata, ni cucu Rasulullah ni kenapa mau dibunuh? Gini. Oh, dia gini, kita kena. Berlaku kan sejarah hitam sama-sama Islam tu kan waktu tu. Sebenarnya yang datang cucuk tu suruh kita belaga tu, waktu tu dah cucuk dah. Waktu sekarang lagi dia cucuk.
Korbannya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah dia duk cakap tu pelita dia padam. Minyak gasolin ada, minyak tanah ada. Mungkin sumbu dia tersumbat Dia pergi tak ada apa-apa. Dia pun pegang nak tarik sumbu tu, buf. Ni cerita benar ni. Tuan-tuan tengok syarah dalam Sahih Bukhari. Imam Ibn Hajar menceritakan kisah ini panjang dalam kitab Fathul Bari. Dia sambar api tu, sambar jubah tu. Habis, terbakar habis. Kenapa dia memperlekehkan? Sedangkan Rasulullah kata, Husain minni wa ana min Husain. Husain itu adalah daripada aku, zuriatku. Dan Husain itu kan, dan aku adalah sebahagiannya. Dia sebahagian aku sebahagian. Ui, main-main. Dia kata, apa? Mana salah dia? Mana azabnya? Dia kata, kalau kita salah mesti kena azab. Tu tengok, saat tu juga. Sambar habis. Terjun dalam parit, dalam sungai, timbul-timbul jadi arang. Tu tengok. Ada benda yang Allah Ta'ala segerakan, ada benda yang Allah Ta'ala tangguh. Berlaku, selepas zaman tu berlaku pula. Cerita pada zaman Abu Hanifah. Kalau aku salah, kenapa aku bunuh ulama? Aku tak mati. Maknanya ulama tu salah, dia fitnah kepada aku. Apa yang berlaku kepada Sa'id bin Jubair, pemerintah, bukan Sa'id bin Jubair, orang yang pemerintah pada zaman tu. As-Saqafi. Tu dia. Cerita sama. Jangan main-main. Nah. 2-3 hari ni pun gitulah. Kalau kami salah, apa bukti? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, itu dia. Maka engkau perbuat padanya, pada Allah, suatu yang jadi kotor akan dia daripada berbuat maksiat. Semayang, tapi dalam hati itu kelam, hitam, berseluk likat dengan maksiat. Nah, itu dia, habis. Kemudian dia pindah lagi. Kita kena buat nota sendiri tu, kena buat koma sendiri. Berbuat maksiat padanya, pada Allah. Habis. Tiada juga tiap-tiap seorang bersamaan dan bersahabat. Ni cerita lain dah. Cerita ni dia petik gitu. Kitab Tajul Arus adalah kompilasi tamsilan dalam siri syarahan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada kata dia tulis sendiri. Contoh-contoh yang dia sampaikan dalam kuliah, dia himpun, dia duduk di sini. Sebab tu dia baca kitab ni dia akan jam. Sekejap sedih, sekejap serius, sekejap nampak longgar sikit. Sekejap bersahaja, lama bersahaja, contoh tiba-tiba isu besar. Dia kitab Tajul Arus memang gitu. Cuma dia tak ada poin lah. Tak ada noktah, tak ada koma. Cerita zaman dulu, kitab zaman dulu. Umur Melayunya 100 tahun. Umur asal dia 700 tahun kitab kita ni. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Itu dia. Sikit lagi. Malam ni kita tak berhenti dekat syahadah ni, jauh lagi tu. Dia kata tiap-tiap daripada kita tak sama. Dalam hal ehwal bersahabat. Itu dia. Tiada juga tiap-tiap seseorang itu sama dan bersahabat ia akan orang yang sangat banyak besar ilmunya, dapat petunjuk dengan bersamaan. Tak sama kita. Kadang-kadang orang ni kita duduk dengan orang alim, kita bersahaja je, tak rasa apa-apa. Ada orang yang duduk dengan orang alim, dia terkesan. Ada orang dia tak duduk dengan orang alim, dia sebut nama orang alim, wah, dia sudah terkesan. Itu dia kata ketidaksamaan kita. Baik, kita azan dulu. Saya tak bercadang nak sambung sebab cerita dia akan bawa sampai 7 baris tu. Isu dia bersahabah atau bersahabat, berdamping, kepentingan berdamping dengan orang yang
boleh menguatkan kerohanian kita. Itu cerita minggu depan. Saya nak berhenti situ malam ni. Malam ni 2 kesimpulan pun sudah cukup besar dah malam ni. Satu, yang bawah kita ambil yang bawah. Jangan pura-pura. Jangan kuat sangat kosmetik. Kat luar nampak baik. Yang kat dalam tu apa khabar? Apa cerita? Tu dia. Dia tempelak kita tadi pun sudah cukup besar. Yang pertama, kenapa dalam bak racun kita tak makan makanan yang beracun? Kerana takut. Kenapa kita dengan Allah macam tak ada apa-apa? Kerana tak ada takut. 2 cerita besar. Satu, jangan berlakon bila masa nak bentuk takut. Wish. Takut ya? Tu baca kitab ni. Tukar kitab lain tak nak. Itulah kitab tasawuf. Nampak macam mana? Pahit pun kita kena telan, ni ubat kita. Cuma telan tu mudah-mudahan kita sihat lah. Kalau telan ubat tak sihat, masalah sungguh kita tu. Kronik. Minggu depan kita ambil kat situ ya, bersahabat tu. Abang Haji tolong tanda betul-betul. Baris yang ke 17, 20 daripada bawah tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu la atam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.